sebab Nabi minta umur kita jangan panjang-panjang. Kalau panjang umur, panjang cita-cita. Yang sekarang pun umur 40, 50 pun ada yang tak lupa jalan di masjid ni. Betul? Ingat lu, life begins at 40. Pergi kelab-kelab dangdut lagi. Ada orang cakap, alah di masjid belum tentu lagi elok. Mulut tu. Pergi masjid belum tentu lagi elok. Betul, pergi masjid belum tentu lagi baik perangai, tapi ada harapan baik. Pergi disko tak semestinya tak elok. Memang betul, tapi ada harapan tak elok. Belum pernah lagi kat disko. Berhenti isyak, belum pernah lagi. Tu cari disko yang ada macam tu sebelum. Kami ni menawarkan disko ikut syariat. Ada? Memang tak ada. Saya pergi operasi dengan pejabat agama, dengan majlis, dengan SPRM, pergi sekali operasi bersepadu. Gelap-gelap dangdut dengan kelab-kelab malam. Tak tahan terima. Bumbang-bumbang, ya Allah, macam mana boleh masuk dalam. Dia orang dah minum macam-macam tau. Makan ubat macam-macam pil makan. Kita tak tahan bunyi kuat ni. Dia boleh peluk speaker. Punya teruk mabuk. Speaker tu peluk ya. Tanyalah siapa yang berpegawai yang pernah jabat agama nak pergi ke tempat macam dia. Nah, itu sebabnya jaga perut kita. Kemudian jaga tangan kita. Tangan ni tolong orang buat benda-benda baik. Nampak tabung jangan lelap. Banyak tabung dekat sini. Mana tabung? Belakang. Saja letak kat belakang sebab tak nak tunjuk. Tu berlumba-lumba buat kebaikan. Jangan tangguh-tangguh. Rasa nak bagi. Berapa lama dah duduk kat situ ni? Lebih kurang 20 tahun ada. Dah sampai tak 2,000 sumbangan dekat masjid. Terfikir macam mana nak sampai? Setiap kali hari Jumaat mempertahankan keserimpitannya. RM1 tak habis. Dapat gaji RM1, dapat bonus RM1. Cuba upgrade itu pun RM1. Pinjam dengan perempuan dia RM1. Nak pergi masjid nak ada RM1. Pinjam tak pernah bayar RM1. Buat kebaikan banyak-banyak. Dalam ayat Quran surah Al-Imran ayat 120 Allah Ta'ala beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintai. Bagi apa bukan nak cerita pasal itu, tajuk akan datang. Infak, wakaf, sedekah, tajuk akan datang. Kemudian yang keenam, jaga langkah kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang baik. Malam ni alhamdulillah program yang baik. 8 bulan mungkin baru dapat Samsung. Jangan cakap yang bukan-bukan. Dia demand. Jangan panggil dia mahal. Saya tak pernah demand. Orang bayar 10,000 pun saya terima. Yo, saya tak kisah mau bagi alhamdulillah. Bagi RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali. Tak datang bagi dapat semua. Tak adalah. Yang penting booking dulu, tarikh tu penting. Saya tak pernah demand, tapi pernah sekali saya ceramah di Johor. Pertama kali dalam hidup saya ceramah 1 jam setengah, dia bagi 1 jam lebih. Nah, Ustaz, murahnya. Kita apalah Ustaz, alhamdulillah rezeki kita hari ni cash. Oh ya ke? Saya pun naik kereta, saya cakap dengan driver saya, berhenti kat bank Islam tu. Aku nak banking duit. Saya memang tak biasa pegang duit banyak-banyak sebab orang perempuan boleh bau. Duit banyak cepat masuk. Itu pun kena basuh tangan tau, sabun. Dia salam cium tangan macam ada bau belerang tu. Dia dapat duit ke tadi? Dia tahu. Saya pun buka envelope tu tadi. Tengok ada 3 ikat. Saya penat banyak ceramah hari itu. 3 ikat. Saya masuk ikat dia tahu.
Saya tengok dalamnya ada duit kad ni dah masuk 10,000 ni berapa ni? Saya masuk semua total 30,000. 1 jam setengah. Penceramah termahal di Malaysia. Jangan main-main. Saya naik kereta, telefon bunyi. Hello, Assalamualaikum Tuan, minta maaf sangat salah sampul. Allah di dalam masjid sejuta. Tak sampai 5 minit pulang boleh transfer boleh masuk dalam akaun. Oh, belakang. Betul, itulah boleh mahal. Tapi 5 minit je lah. Ialah kalau saya nak ambil pun, ikutkan boleh kalau saya nak ambil sebab saya dah sign terima. Tapi saya fikir itu bukan hak saya. Perempuan tu yang sahabat tu dia terlupa. Sebab bagian kewangan bila bagian belut tu, nah duit penceramah semua dalam ni. Duit penceramah semuanya dalam ni. Maksudnya duit penceramah, duit catering, duit dewan, duit penceramah sebelum-sebelum tu. Dia salah faham. Dia ingat semua duit penceramah. Dia ingat macam tu. Jadi itulah dia. Jangan dengar-dengar cakap orang. InsyaAllah. Dia dah susun dah tu. Dah susun. Tak lama esok saya datang lagi. 2 hari saya kat sini. So ada rezeki saya datang lagi. Dan begitu juga yang ketujuh. Jaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Orang bercerita macam-macam ni. Orang cerita kat kita. Bercakap bahaya kata-kata tadi. Kau tahu tak? Ni ketua kampung kita. Cerita. Kau tahu tak? Pengurusi masjid kita. Dia ambil duit kata tak? 50,000 dia ambil. Wahai dia memang pergi pejabat ambil duit 50,000 peruntukan masjid. Tapi orang ni sampai-sampai cerita. Dia ambil duit masjid 50,000. Kenapa banyak sangat? Itu tak tahu lah. Patutlah pakai kereta besar. Sedap dah kita. Nampak? Dia tambah. Abu Lais As-Samarkandi ajar kita bila orang bawa cerita jangan lupa 6 perkara. Bila orang bawa cerita kat kita, kita tak tahu benda tu betul ke tidak. Nombor 1, jangan terima. Sebab kesaksiannya tak cukup. Dia seorang yang cakap, mana kau tahu? Aku dengar-dengar. Terus tolak. Makna benda tu tak boleh pakai. Kau jangan bawa cerita ni satu. Jangan terima. Kesaksian tak cukup. Kedua, hendaklah kamu mencegahnya. Bercerita buruk pasal orang, perkara mungkar, wajib cegah. Kau dengar aku cakap ni, benda ni kalau betul jadi mengata, kalau tak betul jadi fitnah. Jadi kau berhenti sebarkan cerita ni. Cegah. Yang ketiga, jangan sekali-kali bersangka buruk sesama Muslim. Berdosa hukumnya. Jadi jangan bersangka buruk sesama Muslim. Yang keempat, janganlah kamu menyelidiki. Mana kau tahu cerita ni? Aku tak tahu, aku dengar-dengar. Tak apa, kau jangan risau. Aku baik dengan abang dia tu, nanti aku tanya. Jangan menyelidik. Yang kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu. Mengata berdosa, memfitnah lebih lagi berdosa. Dua-dua neraka. Jadi benci. Dan yang keenam, bila dah benci, janganlah kamu mengulangi perbuatan itu. Itu sebab di Indonesia, rancangan-rancangan hiburan yang berbentuk gosip-gosip, bercerita kisah kehidupan artis, dah lama diharapkan di Indonesia. Dan beberapa negara. Sebab bercerita dalam TV itu masuk kategori mengata atau tidak? Sama. Kita pula balik pergi kedui jumpa kawan-kawan. Kau tengok tak cerita tu tadi? Tengok tak? Tak sangka kan dia macam tu. Yang kita cerita tu apa? Manusia. Sama tak mengumpat? Sama. Itu sebabnya dikisahkan macam mana kisah seorang guru di Indonesia. Seorang guru, dia mengajar agama. Ada seorang lelaki belajar dengan dia. Anak muridnya belajar agama, belajar hadis, belajar mengaji, belajar macam-macam lah. Belajar Quran, belajar hukum. Ya? Dia belajar. Kemudian yang seorang ni gemar mengata dikutuk ni sesat ni, tak betul ni. Macam-macam dikutuknya guru ni. Guru ni tak elok, guru ni tak betul, guru ni tak boleh pakai. Macam-macam. Satu hari tu timbul kesedaran sebab dia tengok guru tu tak pernah cakap apa-apa pasal dia.
Guru ni sabar, dia jadi rasa bersalah sangat. Dia datang jumpa, Assalamualaikum tuan, saya nak minta maaf banyak-banyak. Saya banyak kutuk, banyak fitnah, banyak kata yang bukan-bukan, banyak caci maki macam-macam. Saya minta maaf banyak-banyak dah fitnah-fitnah yang saya bawa. Apa kata guru tu? Tak apalah, saya dah lama maafkan kamu. Tak apa. Jangan macam tu, hati aku ni tak tenang. Kau cakaplah apa yang patut aku buat ni. Kau cakap apa yang patut aku buat. Tak apa, aku maafkan. Kau cakap apa yang patut aku buat. Macam ni lah. Kau balik rumah, cari penyapu bulu ayam. Ada penyapu bulu ayam? Ada? Tahu kan penyapu bulu ayam? Ambil penyapu bulu ayam tu, kemudian bawa datang kemari. Kenapa? Dalam perjalanan, setiap perkara yang kau kutuk aku dulu, yang kau fitnah aku, kau cakap pasal aku, kau cabut satu. Oh, aku cakap macam ni, cabut. Aku cakap macam ni, cabut. Oh, aku cakap ni, cabut. Cabut. Banyak teringat tu, cabut. Sampai di rumah guru, togel dah. Tak ada satu lagi bulu lagi dah. Yang punya banyak dia kutuk bulu tu. Aku nangis. Banyak betul aku kutuk kau. Tak ada satu bulu pun tinggal dah. Apa kata guru tu? Tak apa. Tapi apa aku nak buat ni? Sekarang kau balik semula ke rumah. Kenapa pula? Dalam perjalanan kau kutip balik bulu-bulu ayam yang kau dah cabut tadi. Saya nak tanya, rasa-rasa banyak tak dapat? Banyak tak dapat? Kalau dapat balik pun dia tu. Dia cari memang. Ada dah terbang, ada dah hanyut kat sungai, dia melekat kat pokok, pergi kat dinding, dah pergi mana-mana, kena kat kereta bawa jalan. Akhirnya dia dapat 5 helai bulu. Dia kata, tunggu aku dapat 5 helai je. Apa kata guru tu? Macam itulah sifatnya bila kau bercinta buruk pasal orang. Kau mungkin boleh minta maaf dengan aku, tapi cerita buruk yang kau bawa tadi, orang dah sebar-sebar berkata, macam mana kau nak tutup? Macam mana kau nak tutup? Macam itulah juga sifatnya. Itu sebab saya beritahu dalam WhatsApp, kalau ada cerita yang rasa berita-berita yang tak tepat, jangan forward. Walaupun yang kita nak tanya, apa perlu kita tanya? Kan dah sebut Ambulans kata ni, jangan menyelidiki. Benda tak elok apa cakap.